Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang maha besar. 天父，我们相信你是全能的上帝， Dan biarlah itu kami selalu hayati dalam hidup ini. 让我们在生活中都体验过， Bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan. 我们的生活、生命都在你手中。 Dan kami terus belajar menyerahkan hidup kami kepadamu. 让我们也学习一生交托给你， Karena itulah yang terbaik buat kami. 因为这是对我们最好的。 Bapa, tolonglah supaya kami boleh belajar firman-Mu pada ibadah ini. 帮助我们在崇拜中可以学习你的话， Sertai kedua hamba-Mu, Bapa. 求你与你两位仆人同在， Supaya firman-Mu boleh disampaikan dengan jelas. 让你的话语可以很清楚的被传达， Dan Roh Kudus menerangi hati pikiran 也求 kami. 圣灵光照我们每个人的心， Kami memahaminya dengan tepat. 让我们很正确的明白， Dengar doa kami, 垂听 Bapa. 我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus 奉靠耶稣 Kristus. 基督的圣名， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita membaca bersama Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. 我们一起来看马太福音第4章第1节到第11节。 Ayat 1 sampai ayat 6 dibaca dalam bahasa Mandarin, kemudian selanjutnya bahasa Indonesia. 第1节到第6节，这里用中文来念；第7节到第11节用印尼文来念。马太福音第4章第1节到第11节，耶稣受试探。当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食40昼夜，后来就饿了。那试探人的近前来对他说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是上帝的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托住你，免得你的脚碰在石头上。” Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman, berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. 我们读了神的话，凡默想遵行的人有福了。 Saudara, kita akan merenungkan tentang topik menang atas 我 pencobaan. 们今天思想的题目是得胜试探。 Pencobaan dalam hidup ini adalah nyata, saudara. 在我们的人生，这个试探是很现实的。 Alkitab menyatakannya dengan jelas sekali. 圣经很清楚的告诉我们， Di dalam surat Yohanes katakan ada keinginan daging. 约翰的书信告诉我们，我们有肉体的肆意。 Ya, keinginan daging, saudara, yang ada pada kita 我 semua. 们每一个人都有这个肉体的肆意。 Saudara, kita bisa lapar dan karena saking lapar kita juga bisa makan, begitulah ya. 我们肚子会饿，因此我们会去寻找食物。 Tapi kadangkala kita tidak lapar, tapi kita punya keinginan daging. 虽然有时候我们肚子没有饿，但是我们有个欲望 Ingin makan makanan yang enak. 啊， misalnya. 我们想吃好吃的东西， Dan sampai kita tidak tahu diri 以 begitu. 至于我们不能够约束自己 Ada keinginan mata 啊，我们有这个眼目的情欲。 dan Tuhan sendiri juga diperlihatkan kerajaan dunia.
那么耶稣自己，魔鬼也带他去看这个世界的荣华富贵， Lihatlah seluruh kerajaan 你 dunia. 看这个万国， Apalagi kita sekarang ini sudah keinginan mata sangat luar biasa 对 sekali. 今天的光景，我们靠这个眼目的情意是何等的大 Dengan alat yang kecil ini, saudara, 用很小的这个眼睛， kita bisa melihat banyak hal 我们 di 可以看 handphone kita. 很多很多的事物。 Di situ mata kita dibombardir dengan banyak hal. 那么我们的眼睛可以看到很多很多的冲击， Ada keinginan keangkuhan hidup. 有晋升的骄傲。 Sudah orang-orang dunia menyatakan bagaimana kamu bisa menjadi orang yang punya pengikut banyak. 那么世界告诉我们，我们可以努力，以至于很多人追随我们。 Bagaimana kamu bisa dihormati banyak orang. 你接受别人的尊崇， Bagaimana kamu bisa percaya diri. 你有足够的自信心。 Mereka menawarkan kalau bisa kamu kaya raya sekali. 他们教导你怎样成为富有的人， Maka saudara, tidak ada orang yang bisa meremehkan kamu. 以至于别人不能够轻看你。 Saudara, itu zaman sekarang. 这个是现在的情形。 Tapi dulu Adam dan Hawa bagaimana? 那过去呢，亚当夏娃的情形怎么样呢？ Dia pada waktu diciptakan oleh Tuhan amat baik. 当上帝创造他的时候是非常好。 Adam dan Hawa dicobai dengan 3 unsur tadi. 那么亚当和夏娃也接受那3样的试探。 Buah itu kelihatannya enak 你 untuk 看那个 dimakan. 果子悦人的眼目 Ya, kelihatan 看起来 itu keinginan mata. 这是眼睛的情欲， Enak dimakan, 好吃的， keinginan daging. 这是肉体的情欲。 Dan setan mengatakan, kamu akan jadi seperti Allah. 那么魔鬼说呢，你可以像上帝一样， Keangkuhan hidup, saudara. 这是晋升的骄傲。 Saudara, Tuhan Yesus juga dicobai dengan prinsip yang sama. 那么主耶稣也接受这个同样的3个原则的试探， Keinginan daging, 肉体的情欲， jadikan batu itu roti. 你可以把这个石头变成食物， Diperlihatkan seluruh dunia. 把这个世上的荣华富贵给他看， Keinginan mata. 这是眼目的情欲。 Oh, jatuhkan dirimu, nanti Allah akan mengutus malaikat, engkau kan anak Allah. 你是上帝的儿子，你可以从上面跳下去吧。那么上帝会差遣使者来保护你， Keangkuhan hidup. 这是今生的骄傲。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， Adam dan Hawa pada kenyataannya jatuh dalam dosa. 那么亚当和夏娃在原则上，他落在这个罪恶中。 Namun Tuhan Yesus Kristus pada kenyataannya tidak jatuh ke dalam 我们 dosa. 主耶稣在原则上，他并没有跌到过犯里面。 Nah, saudara, kita mau mengikuti yang mana? 那我们要跟随哪一方面呢？ Sebagai orang percaya, orang Kristen, kita belum dibebaskan dari tubuh yang berdosa 身 ini. 为信主上帝的儿女，我们还没有从这个肉身得到完全的解脱。 Dan lingkungan kita belum bebas dari dosa. 那么我们周围的环境也没有从罪恶中的解脱。 Kita mau mengikuti Adam dan Hawa atau mau mengikuti Yesus? 我们要跟随亚当夏娃呢，还是耶稣基督？ Secara manusiawi, kita semua cenderung mengikuti Adam dan 那 Hawa. 么按照我们肉体的这个本质，我们都这个随从亚当夏娃。 Kadang-kala saya juga sadari, iya betul, natur dosa masih ada dalam diri 有时 saya. 候呢，我自己也会醒悟到，我们身体里面有这个罪性。 Saya tidak memikirkan orang lain, 我不想别人的事情， tapi saya memikirkan diri 想 saya. 到我自己的本身， Oh ya, saya masih ada natur dosa dalam 我 saya. 还有这个罪性。 Tapi kalau kita mau mengikuti 可 Yesus, 是我们要跟随耶稣基督， kita harus bersandar kepada Roh Kudus. 那我们必须仰赖圣灵的能力， Karena Roh Kudus itulah yang menolong dan memampukan kita. 因为只有圣灵能够帮助我们能够得胜。 Kalau dari diri kita sendiri kita tidak punya kekuatan. 若是靠我们自己，我们就没有能力。
Karena itulah saudara, kalau kita mau mengikut Yesus, Terus- kita harus bersandar kepada Dia. 要是我们要跟随耶稣呢，我们必须依赖他。 Karena itu Yesus adalah teladan nyata 耶 bagi 稣基 kita. 督对我们来说是一个很实际的榜样 Yesus adalah Adam kedua. 啊！耶稣是第二个亚当， Dia telah dicobai, 他已经接受试探， namun tidak berdosa. 但是他没有犯罪。 Saudara-saudara, bagaimana saudara dan saya bisa menang atas 那 pencobaan? 你我怎样能够胜过试探呢？ Saudara, pencobaan itu selalu ada setiap saat dalam kehidupan kita. 在我们的人生这光景里面，这个试探每时每刻都存在。 Saya katakan kepada saudara, pencobaan itu setiap saat, setiap detik ada di hadapan kita. 试探每时每刻都摆在我们面前。 Tuhan katakan itu kepada Kain. 那么，上帝对该隐说 Dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu.：“ 这个罪过已经在你的心门外窥探你。 Jadi ketika Kain mulai marah kepada adiknya, ”当该隐对他的弟弟发怒的时候， Kain mulai marah kepada Tuhan. 他也对上帝发怒， Kain mulai marah karena seolah diperlakukan tidak adil. 因为他感觉到对待他不公平。 Tuhan sudah berkata, ingat dosa sudah mengintip di depan pintu 上帝 hatimu. 提醒他，这个罪恶已经在你心门外窥探你， Engkau harus mengatasinya. 你要胜过他。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Karena itulah hal pertama yang kita harus ketahui supaya menang atas pencobaan. 我们要得胜试探。那么第一要紧的是， Mewaspadai pencobaan 我 itu. 们要警惕这个试探。 Saudara, pencobaan itu memang pada mulanya diizinkan Tuhan. 是的，我们知道这个试探是上帝所允许的。 Bahwa manusia dicipta oleh Tuhan bukan sebagai robot. 那么上帝造我们不是机器人， Sebab itu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dengan kehendak bebas. 那么上帝创造亚当夏娃，也给他们有自由意志。 Jadi manusia pertama ini betul-betul kehendaknya bebas. 那么第一个被上帝所造的人有完全的自由， Dan dia dicipta dengan amat baik. 他被创造是何等的美好。 Adam dan Hawa masih murni, masih suci. 他们两个人是完完全全的圣洁。 Dan pencobaan itu berasal dari si jahat. 那么试探是从那恶者来的， Tapi atas izin Tuhan. 那这是上帝所允许的。 Jadi saudara, seperti kepada Ayub, Tuhan berkata ketika setan menghadap Tuhan. 当魔鬼面对上帝的时候， Setan, kamu kemana aja? 那上帝就问他：“哎，魔鬼，你 Oh, 到 aku 哪 sudah 里去 keliling dunia. ？”哦，我走来走去。 Kamu lihat nggak hambaku Ayub? 哎，你看见我的仆人亚伯、 Saudara 约伯？ baca, ya, saudara baca di kitab Ayub pasal 1 dan 2. 你们看约伯记第1章、第2章。 Jadi saudara, setan walaupun mencobai kita, tapi itu atas seizin Tuhan. 那么魔鬼试探我们是在上帝允许的范围里面。 Saudara, lalu setan berargumentasi 所以 dengan 呢 Tuhan. 魔鬼就跟上帝辩论。 Dan Tuhan mengizinkan 那么上帝允许他， setan mencobai Ayub. 魔鬼就试探约伯。 Jadi kepada Adam dan Hawa pun Tuhan mengizinkan setan mencobai Adam 对 dan 亚当 Hawa. 和夏娃，上帝也允许魔鬼来试探他。 Tapi saudara, pencobaan itu juga bisa dari diri sendiri. 那么试探也可以出自我们本身， Seperti kepada Kain. 就好像该隐一样， Itu dari dirinya sendiri. 那是他从他本身出来的。 Karena disitulah saudara dosa bekerja di 所以 dalamnya. 呢，罪恶在他身上发动。 Mungkin karena hawa nafsu kita. 可能因为我们的嗜欲， Mungkin karena keinginan diri kita. 因为我们自己有这个渴望， Mungkin karena karakter kita. 可能也是因为我们自己的个性。
Itu disebutkan di kitab Yakobus. 那雅各书里面有提到， Kamu sudah berdoa, 你们已经祷告， tapi kamu tidak menerima jawaban apapun. 但是你们没有这座应允， Karena doamu untuk keinginan hawa 因 nafsumu. 为你们所求的是为要用在你的事业里 Mungkin 面， juga karena karakter kita, 可能是因为你们的品格， dari diri kita. 从我们自己的本身， Kita tidak mau bersandar kepada 我们 Tuhan. 不要依靠上帝， Tapi juga bisa saja pencobaan itu dari orang lain. 也可能这个试探是来自别人身上， Orang lain yang mau mencobai kita, menjerat kita untuk menjatuhkan 可 kita. 能别人要使我们跌倒。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Seperti Yusuf, saudara, yang dicobai oleh Potifar. 就好像 istri 这 Potifar. 个约瑟，他在皇宫里面被这个波提法的太太所引诱， Ingin menjerat Yusuf. 要把他落入这个圈套里面。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita selalu diwarnai dengan 3 macam ini. 我们的生活里面总有着3方面的这个试探， Pencobaan itu bisa berasal dari si jahat. 可以从这个恶者来的， Saudara harus betul-betul waspada. 所以我们必须要警惕， Tapi bisa juga dari diri sendiri. 也可能是来自我们本身。 Karena itu jangan selalu salahkan si jahat. 所以呢，不要一直臭怪那恶者， Mungkin diri kita sendiri yang memang jahat 可能 adanya. 我们本身就有这个恶性， Jadi yang muncul dari sifat dosa kita. 是我们罪恶的本性发出来的， Tapi bisa juga dari orang lain. 也可能是从别人来的。 Orang di sekitar kita. 我们受周围的人， Bahkan orang yang dekat dengan kita juga bisa mencobai 可 kita. 能跟我们最亲近的人也会试探我们。 Orang yang dekat kita itu mungkin tidak sadar. 可能这些人他们没有醒悟到， Dia telah dipakai. 他已经被利用了。 Dipakai oleh si jahat untuk mencobai 恶 kita. 者使用他们来试探我们， Mungkin dia tidak sadar. 可能他没有醒悟到， Bisa saja orang dekat kita itu yang punya kesengajaan juga untuk menjatuhkan 或者 kita. Bisa. 他们是故意的要拉倒我们。 Sebab itulah saudara dan saya harus mendeteksi pencobaan itu. 所以呢，我们要对这个试探呢时时的警惕， Seperti Yesus, saudara. 就好像主耶稣。 Kita sudah membaca Injil Matius pasal 4 ini. 刚才我们读了马太福音第4章， Yesus betul-betul mampu mendeteksi setiap pencobaan itu. 那么主耶稣他能够清楚这个每一样的试探。 Saudara, Yesus lapar. 主耶稣是肚子饿了， Betul-betul lapar. 他真正的饿了， Karena dia 40 hari berpuasa. 因为他已经禁食40昼夜。 Saudara jangan mengatakan, ini Yesus pura-pura lapar. 你不要说耶稣是假惺惺的这个肚子饿。 Kalau saudara punya pikiran begitu, berarti pikiran saudara jahat sekali. 若是你有这样的想法，这是非常恶毒的， Seolah-olah mencurigai catatan Alkitab. 就好像你们怀疑圣经的记载， Mencurigai perkataan Tuhan. 那你怀疑上帝的话。 Kalau saudara nggak mau percaya, berpuasalah 40 hari. 若是你不相信，你可以禁食40 Itu 昼夜， seperti apa laparnya. 那么你可以感受到这个是怎样的肚子饿， Jadi betul-betul lapar. 是真正的肚子饿。 Dicobai di situ. 在这个时候呢，他接受试探， Tapi Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. 但主耶稣没有跌到试探里面， Karena dia bisa mendeteksi. 因为他能够感触得到。 Ketika diperhadapkan kepada dunia dengan kemegahannya. 当魔鬼给他看见这个世上的荣华富贵， Iblis dengan bangga memperlihatkan, wah seolah-olah sok saja. Ini semua aku berikan kepadamu. 魔鬼很傲慢的说：“我可以把这些世界荣华富贵都给你。” Saudara, Yesus mendeteksi dengan jelas. 那耶稣很清楚的感触得到， Saudara, dunia itu indah, betul indah. 世界是美好的。 Kalau dunia tidak indah, saudara, itu kita juga menyangkali ciptaan Tuhan. 若是我们否认世界的美好，那我们也否认上帝。
Tadi malam saya pulang dari Jakarta, saya juga melihat, waduh Surabaya itu indah sekali. 当昨天晚上我们从雅加达回来的时候呢，我看到这个夜景呢非常 Ya, 漂亮， banyak lampu-lampu. 这个灯光器材， Selain juga langitnya kelihatan juga, ya. 我们看到这个天空 Ya, walaupun memang tidak biru sekali, tapi Sri- kelihatan masih ada birunya. 虽然不是蓝天，但是还是很清晰的。 Indah dunia ini. 这个世界很美好， Itu tentu menunjukkan keindahan Tuhan. 当然这也显明上帝的美善， Tapi saudara itu bukan miliknya iblis. 但这不是魔鬼的， Itu miliknya Tuhan. 是属于上帝的。 Sehingga saudara, iblis punya kuasa apa untuk memberikan kepada Yesus? 这个魔鬼根本没有什么权柄要把这个给耶稣， Saudara, kita harus mampu mendeteksi. 那我们必须要警惕。 Saudara, begitu pula dengan disuruh menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. 当魔鬼叫耶稣从殿顶上跳下去， Oh, nanti malaikat akan diutus untuk menolong, tidak sampai terantuk. 就要有上帝的使者拖住你，让你的脚不至于触到这个地上。 Yesus mampu mendeteksi. Ayat firman Tuhan tidak boleh diklaim. 那么耶稣清楚知道不能够试探他。 Saudara, ini kasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Mewaspadai pencobaan. 我们要警惕这个试探。 Saudara, kita ini sekarang sudah dicobai dari berbagai macam. 我们已经面对种种的试探， Termasuk saudara alat-alat komunikasi. 还有这个媒体设备等等。 Saudara, dulu saudara anak-anak bisa kita kasih televisi di rumah. 过去呢，我们可以用电视给孩子们看。 Saudara, dulu ada sensor. 过去有这个管制。 Ya, karena negara-negara juga ingin agar anak-anak kalau nonton film atau apa jangan sampai dirasuki matanya oleh berbagai macam penglihatan-penglihatan yang tidak baik. 让孩子们所看到的这个节目不至于被感化。 Tapi sekarang sudah tidak bisa 那 lagi. 现在呢，我们不能控制 Saudara, internet sudah merajalela. 这个网上的资讯，我们非常的广泛， Kita tidak bisa lagi untuk mencegah 我 anak-anak 们 kita. 不能阻止孩子们进到这个网络里面。 Dulu manusia seolah-olah berbuat dosa sembunyi-sembunyi. 过去呢，人犯罪是在暗地里做的， Sekarang manusia berbuat dosa terang-terangan. 今天人家犯罪是在光天化日下，他们也敢做出来。 Dulu berbuat dosa malu-malu. 过去犯罪，我们感觉到羞耻， Sekarang tidak tahu malu. 现在呢，他们反而感到自豪， Bahkan malu-maluin pun tidak tahu malu. 他们也不懂得什么叫廉耻。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Bagaimana kita betul-betul mewaspadai 那我们应该 pencobaan 怎 itu? 么样来警惕这些试探呢？ Saya ingat Bapak Gereja Agustinus. 我记得教父奥古斯丁， Dia sebetulnya adalah orang yang pintar sekali. 他是一个非常聪明的人。 Tapi sebelum bertobat kehidupannya sangat jelek sekali. 悔改以前，他的生活是非常的败坏， Dipenuhi dengan hawa nafsu. 充满着肉体的私欲。 Tapi ketika dia sudah bertobat, 当他悔改以后， dia tinggalkan semua 他 itu. 完全放弃。 Tapi dia juga tahu satu hal. 他也明白一件事情， Ada satu dosa yang sangat berbahaya. 有一个非常危险的罪过， Disebut sebagai libido siendi. 那就是肉体的私欲。 Saudara, ini bahasa Latin. 这是拉丁文， Ya, libido itu adalah nafsu. 这 Ya. 个欲望的意思。 Siendi itu adalah ilmu pengetahuan. 还有这个自舌， Jadi keinginan tahu yang terus menerus. 不断的想知道的这个欲望。 Manusia ingin menjadi seperti Allah. 那么人想望好像上帝一样。 Dan dia sadar itu. 奥古斯丁他明白这一点， Bahwa
apa yang menjadi bujukan dari setan pada waktu Adam dan Hawa masih terus terjadi sampai waktu itu. 当时诱惑亚当和夏娃的魔鬼到奥古斯丁的时候，仍然有作为。 Sebetulnya bukan hanya sampai pada zaman Agustinus, 不单单是到奥古斯丁的时候， bahkan sampai sekarang 一直到今天仍然存在。 ketika ilmu pengetahuan bertambah maju, 当这个知识越来越发展的时候， revolusi industri, 有工业的革命， lalu revolusi ilmu pengetahuan 还有这个知识的革命， bertambah luar 不断的 biasa. 增加。 Bahkan sekarang dengan komputer, 今天有这个电脑， saudara, luar biasa. 这非常非常的广泛。 Sekarang manusia sudah tidak lagi takut akan Tuhan. 今天的人不再敬畏上帝， Segala hal dia bisa lakukan. 很多事情几乎他们都能够做出来。 Seperti pada zaman Menara Babel. 就好像巴别塔的时候， Sampai Tuhan katakan apa saja yang dipikirkan, diperbuat manusia akan berhasil. 那么上帝说，他们脑子里所想的、所要做的事情会成就。 Tuhan sendiri tanda petik mengakui. 上帝本身也承认这一件事情。 Tapi kemudian Tuhan kan, ayo kita kacaukan bahasa 所 manusia. 以呢，上帝就变乱人的口音。 Saudara, sekarang manusia dengan seluruh keahliannya. 今天我们人掌握着高等的科技， Sampai sudah buat matahari buatan. 我们可以知这个人造太阳， Waduh, dipikir luar biasa. 是非常的这个成就。 Terus berlomba-lomba ke angkasa luar. 不断的往太空里竞争， Saudara, bukan berarti itu tidak boleh dilakukan. 不是说我们不可以做到这些事情。 Tetapi manusia sudah melampaui Tuhan, tanda petik. 很多时候呢，人要超越上帝。 Karena itulah ada buku Kristen ya. 有基督教的一本书， Ketika manusia dianggap besar dan Tuhan dianggap kecil. 当我们把人看得伟大，把上帝看得微小的时候， Saudara, kadangkala bukankah kita menganggap Tuhan itu kecil? 是不是我们也这样对待我们的上帝呢？ Bahkan di dalam gereja, baik hamba Tuhan ataupun majelis atau pengurus menganggap, oh enggak usah bersandar Tuhan, enggak usah doa. Kalaupun doa itu formalitas, enggak ada pergumulan. 以及在教会里面指示神的仆人等等，他们不再需要祷告，祷告只不过是个仪 Yang 式， penting ada uang. 只要有钱， Yang penting saya punya manajemen yang bagus. 需要我有管理的这个组织的信 Yang 念 penting saya punya otak brilian. 我有精明的思想 Gampang semuanya. 一切都容易做到。 Bukankah itu yang sering kali terjadi? 很多时候事情就这么发生了， Kita tidak berlutut dan memohon pimpinan Tuhan. 我们没有好好跪在上帝面前求他的引导。 Saudara, kita pun, saya pun bisa masuk ke dalam pencobaan 很 itu. 多时候呢，我们本身会进入到这样的试探里 Kalau 面。 kita tidak hati-hati. 可是我们不小心， Jadi jangan sampai Tuhan itu cuma diperalat. 不要利用上帝 Kalau kita berhasil ngomongnya puji Tuhan. 口里说是赞美主、感谢主， Seolah-olah ini Tuhan kita melakukan kehendak Tuhan. 就好像说自己在遵行上帝的旨意， Padahal itu bukan keinginan Tuhan. 但实际上不是上帝所要的。 Saudara, hati-hatilah di sini. 我们要谨慎。 Seperti Matius pasal 7 sudah ada orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. 马太福音第7章里面记载，有很多人说我做了主的工， Wah, dia telah bernubuat demi nama Tuhan. 他去奉主的名说预言， Dia mengusir setan demi nama 奉主的 Tuhan. 名赶鬼， Wah, dia menyembuhkan banyak penyakit, melakukan mujizat demi nama 他 Tuhan. 们是奉主的名行神迹，医治病人。 Dan Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. 但主耶稣却说我不认识你们。 Saudara, berhati-hatilah di 我 sini. 们要谨慎。 Saya juga takut, saudara. 我也非常非常的谨慎， Apalagi saya menjalani pelayanan pekerjaan Tuhan. 因为我是做神的工的人， Saya selalu coba
mendekatkan diri kepada 我不 Tuhan. 断的亲近上帝， Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? 我就求问上帝是否是你的旨 Sering 意。 bingung, saudara. 我有时候会彷徨， Kadang-kala bingung. 我会彷徨， Apakah kalau lancar itu pekerjaan Tuhan? 是否顺利就是神的功呢？ Tapi sebaliknya kalau sulit itu apakah itu juga pekerjaan Tuhan? 那若是有拦阻呢，是否也是神的功呢？ Saudara, tidak semudah itu. 没有那么容易。 Karena kalau mudah itu bisa pekerjaan Tuhan, bisa juga tidak. 因为容易的事情可能是神的旨意，可能也不是。 Kalau mudahnya karena mungkin kita menyandarkan pada kekayaan kita, kemampuan kita, itu kelihatan mudah, itu bukan pekerjaan Tuhan. 若是我们靠着我们的财富能力容易做到，这就不一定是神的旨意。 Tapi kalau itu betul-betul karena hati yang bersandar Tuhan, saya percaya itu 若 pekerjaan 是你 Tuhan. 是真正依靠上帝的心，那相信这是神的工作。 Tapi kalau sulit, apakah itu pekerjaan Tuhan? 那若是很难完成的，是否也是神的功呢？ Belum tentu 也 juga. 不一定， Karena mungkin diri kita yang mempersulit pekerjaan Tuhan 可能 itu. 是因为自己把事情搞得为难， Ya, mungkin saja. 也可能 Diri kita begitu sulit sekali untuk mengerti kehendak Tuhan. 因为我们不容易明白上帝的旨意， Sehingga pekerjaan Tuhan tidak berjalan oleh karena diri kita. 因为以至于神的工作，因为我们不能够顺利的警醒， Tapi bisa juga atas izin Tuhan. 那可能也是上帝所允许的， Supaya membuat kita semakin bersandar Tuhan. 让我们不断的依靠上帝。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐 Karena 妹， itu mewaspadai pencobaan itu penting 所以呢 sekali.，警戒这个试探是非常重要的 Saya ingat Yusuf. 我记得这个约瑟， Dia mewaspadai pencobaan itu. 他真正的对这个试探有所警惕， Sehingga dia menolak ajakan berjinah dari istri Potifar. 所以他可以拒绝波提法太太的诱惑， Dia lari. 他逃跑。 Walaupun suasana sudah dibuat untuk mengizinkan itu. 虽然当时的环境已经被弄成让他们可以犯罪的机会， Semua pegawai tidak boleh masuk. 所有的工作人员不可以进到皇舍里面， Hanya tinggal berdua. 只有他们2个人。 Tapi Yusuf tahu ini jebakan. 那约瑟知道这是个圈套， Lari adalah jalan satu-satunya. 唯一的道路是逃脱。 Daud sudah jatuh dalam pencobaan. 大卫却跌入试探里面， Semua panglima, semua prajurit, semua pembesar pergi berperang. 所有的军队长官都出去打仗。 Raja tidak usah ikut perang. 大卫王不参与战争， Tapi dia jatuh dalam pencobaan. 他就跌入试探里面。 Dan tidak mengakui kesalahan lagi. 他不承认的罪过， Sebetulnya dosa Daud itu besar sekali. 大卫所犯的罪是很大的， Bahkan sudah membuat suami dari Betseba direncanakan mati di medan perang. 以至于他是一个嵌套，让88的丈夫乌利亚死在战场上。 Bahkan sebelum itu sudah mempersilahkan Uria pulang ke rumah. 他允许乌利亚回到家里， Habis perang supaya pulang ke rumah menikmati keluarganya. 让他可以回来跟家人团聚， Seolah-olah ingin menutupi apa yang terjadi dari perzinahan Daud. 他想遮盖大卫与88的这个淫乱的罪行。 Jahat. 这个大卫很凶恶， Raja tidak ada yang berani ngomong. 那么这个君王呢，谁敢责备他呢？ Tapi Nabi Nathan diutus untuk ngomong kepada Daud. 当上帝差遣先知拿但来责备他， Itu kamu. 那就是你。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Kita harus mewaspadai pencobaan 我 itu. 们要警惕试探， Setiap saat, 每 setiap 时每 waktu. 刻要警惕。
Tidak ada seorang pun yang bisa terlepas. 没有一个人可以逃脱。 Mungkin karena diri kita sendiri. 可能因为我们自己， Mungkin juga karena izin Tuhan kepada setan. 可能是上帝允许这个魔鬼来试探你， Mungkin juga orang lain 可能 yang 也是 lakukan. 别人来试探你， Sengaja ataupun tidak 他们 sengaja. 故意要试探你。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Mari kita terus belajar. 让我们不断的学习。 Saudara, kalau melihat catatan dalam Injil, saudara, Yesus selalu waspada, selalu waspada. 让我们详细去读这个福音书，我们的主耶稣的不住的警惕， Sudah memberi makan kepada 5.000 orang. 已经给5000人吃饱， Wah, semua senang. 他们大家都很高兴， Semua mau menjadikan Yesus jadi 他 raja. 们要拥戴耶稣做王。 Masuk ke Yerusalem, Hosana, Hosana, wah senang sambutan. 进到耶路撒冷的时候，霍沙那，霍沙那，欢呼欢迎他。 Apakah berarti semuanya setuju sama Yesus? 是否全部都赞同耶稣做王？ Tidak. 不是的， Alkitab mencatat karena Yesus tahu hati manusia. 因为耶稣知道人的心， Mereka datang karena makanan. 他们来跟随是因着有饼可以吃。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kalau orang memuji-muji saudara, 当别人称赞你的时候， jangan tersanjung oleh puji-pujian 你不 itu. 要因着别人的称赞就混淆了。 Pujian itu belum tentu benar 他 semuanya. 们的称赞不一定是正确的， Belum tentu benar semuanya. 不一定是完全正确的， Ada yang memang benar, 是可能有一些是正确的， ada yang basa-basi, 可能这个礼尚往来， ada yang tidak benar. 有的是错误的。 Itulah Paulus menuliskan di dalam surat Korintus. 保罗在哥林多书信里面写作， Pujian manusia 人的称赞 tidak benar. 不对 Apalagi memuji diri. 尤其是你们自己夸自己， Lebih tidak benar lagi. 更不对， Orang yang dipuji manusia tidak tahan uji. 因为你所称赞的这些人他们有时候会软弱， Tapi orang yang dipuji Tuhan itu yang tahan uji. 那么上帝称赞的才是真正正确的， Seperti Ayub. 就好像约伯一样， Ayub itu dipuji Tuhan 上帝称赞约伯， dan terbukti 而且有证明， ketika dicobai amat berat. 当他经历这个很严厉的试探， Ayub tidak meninggalkan imannya kepada 约 Tuhan. 伯没有离开他的信仰， Berarti pujian Tuhan kepada Ayub itu benar. 所以呢，上帝对约伯的称赞是 Ayub 正确的。 Ayub betul-betul orang yang takut akan Tuhan. 约伯是真正敬畏上帝的人， Tapi pujian iblis, pujian manusia, semua tidak benar. 魔鬼的称赞、人的称赞是不对的。 Bahkan ada 3 teman Ayub sebelumnya puji-puji Ayub, orang yang luar biasa saleh. 约伯的3个朋友开始的称赞他是一个仙人， Tapi pujiannya bukan berdasarkan penilaian sampai kedalaman hati. 但是呢，他们的称赞并不是真正深入的探入。 Ketika Ayub dicobai begitu dahsyat, 当约伯接受严厉的试探， 3 temannya yang tadinya memuji Ayub langsung berbalik, menghujam dan menuduh Ayub. 那么约伯的3个朋友开始是称赞的，最后呢却咒诅他。 Saudara, yang dipuji manusia tidak tahan uji. 那么人所称赞的时候，有时候受不了。 Dan yang dipuji Tuhan itulah yang tahan 那 uji. 么上帝所称赞的才是真正受得了。 So itulah kitab Injil katakan, hai engkau hambaku yang setia, engkau anakku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan 所以 Tuhanmu. 主所称赞你们，你是忠心良善的仆人，可以进来享受。 Itu yang dipuji Tuhan. 那是上帝所称赞的。 Karena itu saudara-saudara dan saya harus terus cari pujian Tuhan. 所以呢，我们要寻求上帝的称赞， Disitulah saudara yang namanya engkau tahan uji. 那个时候才可以说你是得胜试探。 Yang kedua, 第二样， memahami firman 我 Tuhan. 们要明白上帝的话。 Saudara, setiap pencobaan itu dapat dikalahkan.
每一样试探我们都可以胜过， dengan memahami firman Tuhan. 那是明白神的话， Sebab firman Tuhan adalah pedang roh. 因为神的话是属灵的刀剑。 Itu dikatakan di Efesus. 在以弗所书里面所说的， Bahkan surat Ibrani katakan pedang roh karena firman itu mampu membedakan antara pertimbangan dan pikiran hati 希伯来 manusia. 书里面说，神的话如同两刃的利剑，可以拨开人心的是非。 Jadi firman Tuhan itu mampu menolong kita mengerti ini kehendak kita atau kehendak Tuhan. 上帝的话可以帮助我们，让我们可以辨明是上帝的话还是人的话。 Tuhan menolong kita mengerti ini keinginan kita atau keinginan Tuhan. 上帝的话会帮助我们，这是我们自己的欲望呢，或者上帝的旨意？ Tuhan tahu itu nafsu kita atau betul-betul pertimbangan yang baik. 那么上帝知道这是出于我们的示意呢，或者我们已经深深的想过好。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， ini hanya bisa terjadi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. 若是我们亲近上帝，我们就能够做得到。 Saudara jangan mengharapkan instan. 你们不要想这是可以即兴可以得到的。 Semua yang instan pasti jelek. 那么一切即兴的、即时的都是不好的， Karena sebetulnya Tuhan tidak menginginkan yang instan. 因为上帝不愿意这样。 Saudara, firman Tuhan itu harus dipahami dengan konteksnya. 我们要真正明白整个上帝话语的寓意， Sehingga kita bisa menerapkannya, mengaplikasikannya dengan tepat. 以至于我们可以正确的实践在生活中， Tidak asal comot-comot ayat Alkitab 不是随便滥用这个经文 untuk membenarkan diri kita. 来支持我们自己的信念。 Itulah saudara bedanya nabi palsu dengan nabinya Tuhan. 那么我们可以分辨上帝的先知或者是假先知。 Karena itulah saudara sekarang banyak beredar nabi-nabi palsu. 今天我们周边有很多假先知， Dan banyak nabi palsu YouTube-nya itu didengar banyak orang. 那么他们在媒体上所发的信息，很多人喜欢听， Karena firman Tuhannya senang di telinga. 因为他们是悦人的耳目， Aduh enak di telinga. 很好听， Seolah bagi saudara menghibur. 好像是给你们安慰， Oh iya ya, aduh membuat saya senang. 给我们可以高兴， Membuat saya damai. 感觉到平安。 Saudara, memang mereka itu filosofinya begitu. 因为他们的哲学理念就是这个样 Jangan 子， tegur dosa manusia. 不要责备人的罪， Jangan tegur. 不要责备。 Mereka nanti makin jauh dari 你 Tuhan. 若是责备他，他有远离上 Beri 帝， mereka 你 penghiburan. 们要安慰他们， Biar mereka mengerti kasih Tuhan yang 让他们明 besar. 白上帝的大 Supaya 爱， mereka 让他 bertobat. 们悔改。 Saudara, Daud tidak diiming-imingi. 大卫却不是这样。 Daud langsung ditunjuk, itu kamu. 那么上帝的先知马上责备他，就是你。 Nathan tidak nutup-nutupi. 拿单没有遮盖他的罪过， Memang Nathan kasih ilustrasi. 是拿单先用一个比喻， Ya, ilustrasi orang kaya punya banyak kambing domba, ada orang miskin punya satu kambing domba. 那么有些富有的人，他们有千万的羊；另外一个贫穷的人只有一只羊， Mau ngadain pesta, 要实行宴会， maka domba satu-satunya milik orang miskin itu diambil. 那些穷人所拥有唯一的羊被抢过去。 Wah, Daud rasa ini tidak adil. 那么大卫觉得这是不公平， Langsung Nathan kata, itu kamu. 拿单马上责备他，这个人就是你。 Daud juga sudah punya banyak istri sebetulnya. 是大卫本来已经有许多的妻 Tapi 子 Uria cuma punya satu istri. 那乌利亚只有一个妻子， Diambil lagi. 被大卫抢过去， Main belakang. 他从后门偷窃， Mau tutupi lagi. 而且要遮盖他的罪行。
Saudara-saudara yang dikasihi oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Karena itu ayat Alkitab tidak boleh dicomot-comot. 所以呢，神的话我们不可以断章取义。 Banyak orang Kristen suka sekali mencomot ayat 像 Alkitab. 很多基督徒喜欢这样做 Seolah-olah untuk menghibur dirinya. 啊，用神的话来勉励或者安慰自己， Kadang-kala saudara itu dijadikan ayat emas lagi. 而且呢，把这些经文当作是禁句 Seolah-olah dia rohani sekali. 啊，让别人看他是很属灵的人。 Saudara tahukah saudara itu salah satu pekerjaan iblis. 那就是魔鬼的工作。 Terbukti saudara pada waktu mencoba Yesus, iblis pakai ayat Alkitab. 当魔鬼试探耶稣的时候，都用神的话。 Iblis pakai ayat Alkitab. 魔鬼用神的话， Apalagi percobaan yang kedua itu jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah. 这边第二次，你可以从殿上去，殿顶跳下去吧。 Itu ayat Mazmur. Tuhan akan mengirimkan malaikat untuk menolong kamu sehingga kakimu tidak terantuk. 这是诗篇里面的一句话，上帝会差遣使者托住你。 Saudara yang dikasihi oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Iblis begitu pintar sekali. 那魔鬼是何等的聪明 Saudara, saya sudah pernah mengatakan iblis itu kan malaikat yang jatuh dalam dosa. 啊！我曾经解释说，这个魔鬼是堕落的天使， Dia melakukan dosa dalam kekekalan 他们在永恒里面得罪了上帝， sehingga dosanya bersifat kekal. 所以他们的罪过是永恒的。 Sebab itu iblis tidak bisa diampuni lagi. 所以呢，魔鬼不能接受赦免。 Jangan saudara berpikiran iblis bisa diampuni oleh 你 Tuhan. 不要想魔鬼可以接受赦免。 Ada orang-orang bisa berpikir kuasa penebusan Yesus bisa menebus iblis. 有人认为耶稣的救赎也可以救赎魔鬼， Sejelas pikiran itu salah. 这是完全错误的思想， Karena Alkitab tidak pernah menyatakan 因为 itu. 圣经从来没有这么说过。 Saudara yang dikasihi oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Pikiran manusia ini begitu rumit sekali dan sulit sekali. 我们人的思想是非常的复杂。 Saya tahu saudara, saya sengotot-ngototnya memberitakan firman. 我努力的去传福音， Saya sekeras-kerasnya untuk menyatakan mana yang salah, mana yang benar. 我很强烈的分辨是非。 Banyak orangnya apa? Masuk kanan keluar kiri. 有的人耳边这里左边进来，右边出去， Selalu alasannya apa? Jangan menghakimi. 总是他们说不要论断人。 Saudara, kalau dari dulu gereja mula-mula tidak ada pengajaran yang tepat. 若是从初期教会没有存留这个正确的教导， Saudara tahu nggak? Alkitab tidak akan ada. 那么这个圣经就不可能存在。 Waktu itu Injil, kalau tidak ada bapak gereja yang setia kepada firman Tuhan, 当时若是没有教父们，他们忠于上帝的话， mereka semua toleransi. 他们保着这个透血的心肠。 Itu ada Injil Petrus, itu ada Injil Maria, itu ada Injil-Injil yang lain yang bertentangan dengan 4 Injil. 还有其他的福音书，所谓的福音书，与真正的这个四福音相对。 Karena itu saya senang dengan lagu Darah Kaum Martir yang belum kering. 我很喜欢有一首诗歌，说这个寻道者的血还没有干。 Kalau pada waktu itu tidak ada pembelaan kepada firman Tuhan, kekristenan sudah hancur, saudara. 若是当时没有人维护上帝的道，那么基督教的信仰就已经毁灭了。 Mungkin saudara dan saya tidak ada. 那可能你我也没有了， Dalam arti nggak jadi Kristen. 那就是不成为基督徒。 Tapi Tuhan karena pemeliharaan Tuhan. 那是因为上帝的保守。 Tapi kekristenan sekarang dibawa macam-macam. 那么今天的基督教有很多的变化。 Saudara, saya tetap akan terus mengumandangkan suara firman Tuhan. 那我仍然要持续传扬上帝的话， Karena itu salah satu panggilan yang Tuhan berikan kepada 因为 saya. 这是上帝对我的呼召。 Nggak apa-apa yang dengar sedikit, nggak apa-apa. 虽然听的人少也无所谓， Asalkan sungguh-sungguh orang-orang yang mendengar ini betul-betul melaksanakannya
saya percaya itu adalah anugerah Tuhan. 只要这些听到的人遵行，我知道这是神的恩典， Anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita semua. 这是上帝给我们的恩典。 Kan harus firman Tuhan. 我们要维护神的话， Karena firman itu yang berkuasa menguatkan kita. 因为只有上帝的话给我们力量， Menghadapi semua pencobaan. 让我们可以去面对这些试探。 Saudara, saya pun menghadapi pencobaan. 我也面对试探， Saudara pun menghadapi 你也面 pencobaan. 对试探。 Tapi bagaimana kita menang atas 那 pencobaan? 我们怎样胜过试探？ Saudara, Albert Einstein sebetulnya mengeluarkan teori relativitas. Itu hanya untuk teori fisika. 爱因斯坦他做的这个相对论， Albert Einstein sebetulnya adalah orang yang percaya Tuhan. 他是相信上帝的人， Ya, karena dia memang kepercayaan Yahudi. 因为他是犹太人， Dia percaya tentang Allah yang Maha Kuasa. 他相信完全的上帝。 Tapi teorinya dia sebetulnya hanya khusus untuk fisika. 那么他的相对论是在物理方面， Tetapi dunia ini kacau sekali. 但是今天的世界已经混乱了， Relativitas untuk teori fisika 他们就把这个物理学里面的一个定论， telah ditarik keluar menjadi relativisme. 那么把它应用在今天的生活里面，相对主义， Pertama untuk etika, 那么应用在道德上， akhirnya untuk moral, 以后在伦理上， dan sekarang terjadi untuk kebenaran. 那现在呢也应用在信仰真理里面。 Kebenaran semua relatif, 所以所有的真理是相对的， tidak ada yang mutlak. 没有正确的。 Itu sekarang terjadi. 那现在发生了， Termasuk banyak gereja memahami itu. 那很多教会他们也沦陷到这个地步。 Sebelumnya etika. 开始是伦理， Etika itu relatif, ya sudahlah, ndak usah terlalu gimana lah. 他们认为这个伦理们是相对的，不必太严厉吧。 Ya, aborsi bener apa ndak? 我们可不可以堕胎？ Ya relatif lah, 也 relatif. 这是相对的。 Bunuh orang yang sakit parah, disuntik mati, eutanasia, boleh apa ndak? 这个安乐死可以不可以？ Ya relatif lah, 这也是 relatif. 相对的。 Sekarang terus akhirnya kebenaran jadi relatif. 慢慢的就把真理也是相对化了。 Dunia sekarang gawat sekali. 今天的世界，我们在危难之 Gawat 中， sekali. 在危难之中。 Di dalam kekristenan sekarang tingkah laku banyak direlatifkan. 今天在基督教界里面也是这样，把我们的行为相对化。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐 mari 妹， kita kembali kepada firman 让 Tuhan. 我回到真理里面， Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. 因为神的话是绝对的真理， Ini adalah ajaran firman Tuhan. 这是上帝的教导。 Kita harus tahu prinsip-prinsipnya. 我们要清楚它的原则， Kita bisa mengalahkan pencobaan 我们 itu. 就可以胜过试 Bahkan 探， menang atas 或者 pencobaan. 得胜它。 Kiranya Tuhan menolong kita 就上 semua. 帝帮助我们， Mari kita 我 berdoa. 们低头祷告。 Berkatilah firman-Mu ya Bapa, 天父，求你赐福你的话， yang berbicara terus kepada kami. 继续向我们说话。 Bagaimana kami menang atas pencobaan? 我们要怎样胜过试探？ Kami mewaspadai setiap pencobaan itu. 让我们警惕所有的试探， Dan kami memahami firman 我 Tuhan. 们也明白你的话。 Tolonglah ya Bapa. 求你帮助我们， Inilah prinsip firman-Mu. 这是你话语的原则。 Lewat apa yang telah diteladankan oleh Yesus. 我们可以效法主耶稣的榜样。 Tuhan Yesus bisa mendeteksi, mewaspadai setiap 主 pencobaan. 耶稣可以警惕所有的试探， Dan Tuhan Yesus memahami firman dengan 主 tepat 耶 dan 稣也可 baik. 以很正确的明白你的话。 Tuhan tolonglah kami 主，求你帮助我们， meneladani Tuhan 让我们 Yesus. 效法耶稣基督。 Dan tolonglah Roh Kudus menguatkan 愿 kami. 圣灵加给我们力量， Selalu berjalan bersama 让我们 Tuhan. 与主同行。 Dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan 奉靠耶 Yesus. 稣基督圣名， Amin. 阿门。
kita akan memasuki perjamuan